Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Doa saya anda semua sihat walafiat. Apa khabar Puan Nita? Semoga sihat. Saudara Yusri ZY, Puan Zamilah Jamaliah Sabidin, Saudara Zamari LC, itu juga dengan saudara Kino, saudara Azmer, Ramli Andak Lee, saudara Rock, saudara Azri Dila Roka, saudara Rimbun Kenali, Waalaikumsalam, saudara Hani, saudara Jan Fazela, itu juga Tuan Haji Azhar, saudara Ramzul, Tuan Haji Azhar, Tuan Abdul Manap, apa khabar Tuan Haji Nuriah Asyad, saudara Abu Samah, Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Hafiz Azhara, saudara Ahmad Map, begitu juga saudara Zaini Castello, Mae, apa khabar? Saudara John Kelabu dari Sungai Petani, Puan Nuriah Asyad, moga sihat walafiat, Joka, Hafizan, Rosli Misyah, saudara Joka, saudara Rosmini daripada Pontian, terima kasih, Syuhaimi Abu, Puan Umi Kalsum, salam Madani katanya, saudara Azizul Mak Yusof, salam perpaduan, saudara Edi Tahir, apa khabar? Nur Nambling, saudara Salamah Yusof, Puan Salamah Yusof, saudara Richard Bakri, Puan Syarifah Hapipah dari Pasir Gudang, Syaila Ahmad, Joka Karim, Kamarul, saudara Johasri, Siti Syarifah Saripah, Yang King Zinit, saudara Lin Buncang, apa khabar? Good evening, saudara Muhammad Syaharan Sulung, Pak Chu, apa khabar dari Langkap Perak, saudara Azmi Omar daripada Mindef, terima kasih, saudara Mustafa Hamid dari Pasir Gudang, begitu juga saudara Wan M. Bakri, Marabiah Abdullah dari Pandan Jaya, saudara Lim Buncang, good evening, saudara Fazil Yub, salam untuk semua sahabat, saudara Ramzul Zul, Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani, saudara Ismail Jaiz, saudara Johasri, itu juga saudara Badrul, saudara Puan Hamidah Ahmad dari Pulau Pinang, Muhammad Kapli, Puan Rusni Kurungot, daripada Sarawak, Cik Awang, salam perpaduan, saudara Syah, Assalamualaikum, saudara Syahar, saudara Yahya Makno, apa khabar cikgu? Di Kuala Lumpur telefon lah, boleh kita makan tengah hari. Saudara Yahya, cikgu Yahya, mantan adun Pasir Panjang, saudara Hazah Har Muhammad, saudara Apata, saudara Wan M. Bakri, Puan Hasnah, Rosli Yunus, Madam K, daripada Tangkak Johor, begitu juga Ramli Iringan, saudara Robi Din, apa khabar Libi, Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan, Jebat Pembela, saudara Tukiran Kitam daripada Muar, saudara Kamis Nadi, saudara Puan Nur Maria, Rubiah Osman, Kamisah Dahlan, apa jadi kat Parlimen, sabar sekejap lagi saudara Rosli Kamal, hai, itu juga saudara Mazlan Khalid, Raja Syahrizat, saudara Puan Kalsum, Zaziru Buhari, Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Itu juga saudara Cik CTP, saudara Mazlan Khalid, selamat malam. Rubidin, moga sihat bersama pasangan. Doa saya sentiasa anda semua berbahagia, saudara Zulkifli Zul, saudara Ramzul, begitu juga Lim, selamat malam. Pelayar Salam Madani dari Taping Perak, saudara Lim, begitu juga saudara Idin Singeh, saudara Hajah Comel-Comel, Puan Hajah Comel-Comel, Azhari Tok Kaya, Ramli Iringan, selamat malam dari Sandakan Sabah, saudara Muhammad Noh Azwan, Puan Rubiah Husin, Ahmad Rohaifi Akbar, selamat malam. Itu juga saudara Alias Abdul Latif, Muhammad Zal, saudara Puan Johariah binti Abdul daripada Taiping, Iskandar Zulkarnain, salam dari Temeloh katanya. Syed Wahab, saudara Fuad Rahman, apa khabar cikgu Fuad? Lama tak jumpa. Daripada apa ini, saya bila nak sebut kawasan rumah dia tu saya lupa selalu. Itu masalahnya saudara di Subang Jaya, saudara Abdul Rahman, saudara Syed Wahab. Salam ke Kanda Tanjung Piai hadir. Terima kasih saudara Syed Wahab dari Tanjung Piai. Begitu juga saudara Abdul Aziz Abdul Rahman Tanjung Karang, saudara Zainuddin Ismail, saudara Bahari Ismail, saudara Muhammad Johari, Wan M. Bakri, saudara Makno Azwan, saudara Santara Mohan, saudara Awi Mahmud,
Saudara Syariman Zaki, topik pilihan raya ke, boh? Tak lagi, sabar dulu, saudara. Saudara Wan M. Bakri. Terima kasih untuk teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara Roslan, kita terus memberi pencerahan. 5 minit dah saya ambil masa, saudara. Baik, saudara. Hari ini, hari Isnin, tanggal 22 Mei 2023, hari yang ke-1159. COVID-19 melanda negara kita. Dan saya mendapat laporan hari ini bahawa jumlah jangkitan sepanjang seminggu yang lalu adalah 6,439. Ada sedikit pengurangan daripada minggu sebelumnya, itu 8,573. Tapi daripada 14 Mei hingga 20 Mei, jumlahnya adalah 6,439. Menjadikan jumlah warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 5,94,448. Tapi bagaimanapun yang sembuh 5,038,256. Dan untuk seminggu yang lalu, saudara, dalam tempoh seminggu daripada 14 hingga 20 Mei, terdapat 24 kematian, saudara, kesan daripada virus corona ini. Menjadikan angka mereka yang meninggal dunia kesan daripada COVID-19 adalah 37,070 orang. Saya mengharapkan agar Dr. Zaleha Mustafa dapat melipat gandakan usaha di Kementerian Kesihatan supaya segeralah kita mengusaikan persoalan COVID-19. Ya, Saudara Abdullah, Saudara Mr. BKR Rohana, Wan Syarudin, Saudara Minah S Kitchen. Itu juga Saudara Wak Lonjong katanya. Ceria, ulas cerita Perak, sabar dulu, saudara. Saudara Anwar Bidin, Saudara Izzah Safawi, satu-satu dulu, saudara. Sebabnya, saudara, COVID-19 ini bukan hanya di negara kita. Saya juga mendapat perkabaran bahawa Perdana Menteri Singapura, Jeneral Lee Hsien Loong juga dalam tweet kiriman di media sosialnya, dia mengatakan bahawa beliau juga disahkan dia positif jangkitan COVID-19 untuk kali pertama hari ini, saudara. So, jadi dalam satu muat naiknya di akaun, saudara, beliau berkata beliau dijangkiti selepas pulang dari satu perjalanan kerja baru-baru ini. Kalau gitu rasanya mungkin satu perjalanan kerja dia pergi ke Indonesia lah, saudara. Mesyuarat menteri-menteri, Perdana Menteri saya. Walaupun katanya secara amnya saya berasa sihat, namun doktor telah menasihatkan untuk saya menjalani kuarantin diri sehingga tidak menunjukkan gejala. Jadi katanya saya juga diberi ubat antiviral, peksi COVID atas faktor umur. Jadi saya telah menerima suntikan penggalak vaksin, katanya. Dan beliau menekankan bahawa kepentingan untuk terus mengambil vaksin kerana ia dapat mengurangkan risiko penyakit. Ya, saudara, itu laporan yang saya terima. Malahan Perdana Menteri Singapura juga telah pun positif COVID-19. Jadi teman-teman, pastikan kita menjaga kebersihan diri kita, jaga keluarga kita. Ya, Saudara Azizul Azrul Abu Hassan, Saudara Aim, Saudara Cik Wah, itu juga Mat Kelana, rakyat kena disiplin diri, benar, untuk mengelakkan jangkitan ini. Ya, Saudara Dayang Seha, Yen Iskandar, Saudara Sanusi Yusof, Saudara Husin Ibrahim. Saudara, saya juga hari ini menerima kiriman berita dari Singapura, iaitu seniman yang dulu terkenal, iaitu Allahyarham seniman seniman Wahid Slamet. Wahid, apa nama dia? Seniman apa nama dia tadi? Pelakon veteran, seniman Wahid Sati. Dalam usia 93 tahun, beliau telah pun meninggal dunia di kediamannya di Singapura jam 8 pagi. Kesannya kesan sakit tua. Saudara, Allahyarham meninggal dunia di kediamannya di Eunos Crescent dan jenazahnya dikebumikan di Pusara Aman, saudara. Itu gambaran yang saya dapat dari Singapura. Satu lagi, Kuntum Mekar, yang di dunia seni kita tak ada lagi. Ya, saudara. Baik, saudara, saya mengajak anda, kalau boleh kita sedekahkan sedikit Al-Fatihah untuk Allahyarham seniman Wahid Sati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, saudara, walaupun beliau warga Singapura, tetapi banyak filem-filem yang dilakonkan oleh Allahyarham dapat kita tuntuni sehingga saat ini
dan kita sering terhibur. Tapi dalam usia 93 tahun, beliau mengembuskan nafas terakhirnya pagi tadi, saudara. Baik. Usai saya memberi pencerahan tentang COVID, dan berita kematian itu tadi, jangan lupa, saudara, hidup mesti diteruskan. Jadi saya harap saudara berniaga lah. Jangan lupa berniaga. Kerana 9/10 pendapatan dari perniagaan itu adalah yang terbaik, kata baginda Rasulullah. Jadi kalau teman-teman mempunyai produk, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk anda. Kalau tak dapat Al-Azhar, sebab Al-Azhar masih lagi memasarkan dia punya setangi bakurnya dan minyak wangi dari tanah Arab yang berasaskan pada pati kayu gaharu. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa, Siti Farehah dengan dendeng manis Siti Farehah, saudara, memang sedap untuk jadikan lauk. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, cukuplah satu mata pun jadilah. Makan dengan dendeng manis Siti Farehah, bolehlah untuk makan dengan pulut ke, dengan porridge ke, ataupun makan dengan nasi. Dan Siti Farehah telah pun membuka pesanan bagi mereka yang mahu memesan dan merasai nikmatnya simpulan kasih Cik Siti. Harga murah, saudara, tak mahal mana. Boleh hubungi Siti Farehah untuk mendapatkan bekalan simpulan kasih Cik Siti. Beliau boleh dihubungi di talian 017 711 4300. Selain itu, jangan lupa popiah sira Lady Maria, saudara. Rangup, pedas, manis dan harga rahmah murah. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Untuk teman-teman yang nak berniaga dan keadaan sekarang ni tak tahu, modal tak ada, nak berniaga apa, Emirus Super Carrier menyediakan bahan untuk anda berniaga. Jadi anda boleh menjadi ejen di tempat anda. Sila hubungi Puan Roschun di talian 012 257 5917. 012 257 5917. Sebab beliau memasarkan makanan sihat yang berasaskan oat yang digaul bersama-sama dengan kurma, madu, delima, apricot, ubi bait, chia seed, vitamin C dan juga collagen. Ini baik untuk saudara sebelum nak pergi kerja, minum secawan oat carrier, perut kenyang, dan ia juga sebagai energy booster untuk meningkatkan tenaga kita, mengurangkan masalah sembelit, untuk menyeimbangkan tahap kolesterol dalam badan dan juga nutrisi dalam badan kita. Saudara, jangan lupa, itulah seketika e-commerce kita. Terima kasih atas perhatian anda. Usai itu, saudara, kita masuk naluri kehidupan. Ini penting juga sebagai jaluran kehidupan. Sekarang, saudara, baginda Nabi Muhammad SAW ada menyatakan, kamu akan mengekori jejak langkah orang yang sebelum kamu, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Bahkan, jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kamu juga akan turut masuk mengikuti mereka. Itu hadis baginda Rasulullah. Jadi sabda baginda ini penuh dengan analogi, ya, saya bagi memberi kefahaman yang mendalam perihal sesuatu perkara. Gambaran sejengkal demi sejengkal, ini perlahan, saudara. Itu menunjukkan cara mereka berdakwah pada kita untuk menuju ke jalan penuh dengan kemaksiatan. Jadi siapakah mereka itu? Tanya sahabat. Maka semua orang diam. Dia ajak sahabat kata, apakah mereka itu golongan perosak? Jadi baginda Rasulullah mengatakan benar. Mereka inilah golongan perosak. Kalau anda percaya cakap-cakap mereka, maka akhirnya anda juga akan masuk dalam lubang biawak. Di padang pasir, saudara, kalau lubang biawak itu tempat yang gelap dan busuk. Jadi ada juga sahabat bertanya, duhai Rasulullah, siapakah golongan mereka ini juga yang membawa masuk kami ke dalam lubang tersebut? Adakah mereka golongan Yahudi dan Nasrani? Lalu jawab baginda, jikalau bukan mereka, siapa lagi? Artinya jangan sesekali kita percaya pada sembarang dakwah oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Itu peringatan pada kita kalau kita baca. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Mereka boleh berdakwah macam-macam, saudara. Sebab itu, hindarilah supaya kita tidak terjebak dengan dakwah mereka, saudara. Dan saya menerima kiriman daripada Tan Sri Osu Sukam. Katanya, ini segmen mutiara kata. Kata Tan Sri Osu Sukam, jika kita berbuat baik,
artinya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, saya itu mutara kata daripada Tan Sri Osum, dia kata kalau kita buat baik, artinya bukan kita buat pada orang saya dapat faedahnya, kita. Artinya kalau kita buat baik, kita juga melakukan kebaikan itu untuk diri sendiri. Terima kasih Tan Sri atas kiriman mutara kata yang boleh kita kongsi bersama. Dan malam ini saudara, untuk teman-teman yang rindukan pantun Pak Nazil, petang tadi saya dapat kiriman dari beliau. Dan rasanya Pak Nazil sudah kembali sihat dan daripada berehat yang panjang sepanjang bulan puasa, kita faham. Dan beliau telah pun menghantar kiriman kepada saya petang tadi, rangkapan pantun-pantunnya yang bagi saya merasakan segar dan sihat. Amat menyegarkan. Kata Pak Nazil, ini pantun Pak Nazil saya, bukan pantun saya, yang dihantar kepada saya. Kata Pak Nazil, ikan siakap panjang sejengkal dimasak kari menjamu selera. Orang bercakap menggunakan akal dapat menghindari tersalah bicara. Itu pesanan Pak Nazil. Kalau kita bercakap, gunakanlah akal. Jangan main sedap mulut saja, saudara. Pantunnya lagi, letak di meja sayur kelisa, Kak Midah beli di kedai. Terlalu teruja mengejar kuasa, sampai akidah seperti tergadai. Jadi artinya, Pak Nazil juga begitu peka dengan suasana politik hari ini, beliau runsing. Kerana nak kejar sangat berkuasa ini, saudara, akhirnya akidah pun boleh tergadai. Terima kasih Pak Nazil. Saya mengharapkan besok dapat lagi pantun-pantun dari Pak Nazil, sebab teman-teman rindukan pantun Pak Nazil. Saudara Mahat Hassan, saudara Pena Rumba. Negeri Sembilan hadir, katanya. Tok Mat dan Tok Din bergabung, bertambah kuat. Saudara Alias, saudara Norwich, saudara Syam Bombay, Cik Norlia. Itu juga Brother Jimmy, selamat malam. Pantun dari Brother Jimmy, apa katanya? Nak tengok, kita baca pula. Ini saudara Brother Jimmy, dia hantar pantun. Boleh baca? Okey. Kata Brother Jimmy, gunung Daik jauh pandangan, terbentang luas bendang yang hijau. Politik di Malaysia dah tiada pegangan, masyarakat Merahan semakin melilau. Itu Brother Jimmy menghantar pantun menjawab kepada persoalan mungkin yang dilontarkan oleh Pak Nazir tadi, saudara. Terima kasih, saudara Jimmy. Saya harus memberi peringatan kepada pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Dan di Amerika sekarang ni dah melelong dah dia punya perbelanjaannya, sebab mereka berbelanja tanpa had. Akhirnya sekarang ni kedudukan di Amerika amat memeranjatkan saya, sebab laporan yang saya terima, saudara, bahawa kedudukan di Amerika ekonominya dalam keadaan yang limbo, yang tak menentu. Mungkin ada bank-bank yang akan ditutup. Saudara, saya juga harus memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Kalau anda mau menulis, mencatat dan sebagainya, tulislah dengan bahasa-bahasa yang baik, yang menggambarkan kita adalah warga cinta damai dan warga bangsa Melayu yang tinggi adab sopannya, saudara. Dan kena ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamat lain tak ada, saudara. Hanya sekadar memberi informasi supaya mana yang sempat saya bagi tahu agar anda memperoleh informasinya, saudara. Bila saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Cik Long, Nia Idris, Saudara Ibrahim Cik Muda, Izani. Itu juga Saudara Mak Rozi, Puan Nurliza, Saudara Ramzul Zul, Hanif dari Pekan, saudara. Tidak ketinggalan Saudara Nazri Abdullah, Saudara John Dahiam, Saudara Abu Syahri Seman. Ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bila saya memberi pencerahan, bila saya memberi pandangan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata, we must agree to disagree, saudara. Itu saja. Kalau anda nak menyantuni, mau menghantar pandangan dan sebagainya, saudara, Saudara Hanif dari Pekan, saudara, boleh, tak ada masalah. Tetapi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang harmonis, sebab kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara, saya mulakan malam ini dengan peringatan. Ini peringatan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang meramalkan bahawa hujan lebat dan angin kencang
di negeri-negeri utara Semenanjung serta barat Sabah serta kawasan perairannya bermula pada hari Rabu, itu besoklah, sehingga 31 Mei. Rabu besok, berapa bulan besok? 24, 25, 26, 27, 28, 29. 7 hari saja, seminggu. Met Malaysia meramalkan angin kencang dan hujan lebat. Saudara, berdasarkan analisis model-model cuaca, Met Malaysia mendapati tiupan angin barat di rantau negara dijangka meningkat. Ini disebabkan adanya taufan mawar. Taufan mawar ketika ini berada di barat lautan Pasifik dan dijangka bergerak ke arah barat laut menuju utara Filipina, ya, di sebelah Laut Cina Selatan sana. Keadaan ini juga berpotensi menyebabkan fenomena garis badai yang membawa bersama hujan lebat dan angin kencang di negeri utara Semenanjung dan barat Sabah serta kawasan perairannya, daripada besok sehingga 31 Mei. Met Malaysia juga memaklumkan keadaan angin kencang dan laut bergelora dijangka berlaku di perairan Laut Cina Selatan, di Phuket dan di Selat Melaka Utara bermula 26 Mei sehingga 1 Jun. Jadi pada teman-teman yang nak bermain laut, nak memancing dan sebagainya, berhati-hatilah. Lebih baik saudara layari aplikasi My Cuaca untuk mengetahui kedudukan cuaca negara kita, saudara. Itu peringatan daripada Jabatan Kaji Cuaca Malaysia. Berhati-hati, saudara. Mula besok mungkin hujan lebat dengan ribut kencang. Dan cuma pagi tadi terkejut juga saya, saudara. Awal pagi saya dikejutkan apabila bangunan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Jalan Gasing terbakar di tingkat 4 dan 5 katanya. Jam 10.30 pagi tadi, saudara. Tingkat 4 dan 5 bangunan KWSP. Hati rakyat yang terbakar, Tuhan yang tahu. Tiba-tiba bukan hati yang terbakar, bangunan pula terbakar. Bagaimanapun, menurut kenyataan pihak bomba, api telah dapat dipadamkan. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian itu dan ketua balai bomba berada di lokasi. Itu kenyataan pihak bomba. Saya kalau suatu kejadian itu bila disahkan oleh pihak berkuasa, barulah saya boleh nyatakan. Walaupun saya tengok gambar, memang ada, saudara. Gambar bangunan kumpulan wang simpanan pekerja terbakar di tingkat 4 dan 5. Mudah-mudahan data-data simpanan kita tidaklah rosak, saudara. Selain daripada isu jawatan bomba, kita masuk politik sekarang, saudara. Ini masuk gear 3, gear 4. Tetapi kita santuni ni peringkat luar negara dulu, saudara. Saya melihat bagaimana jalan untuk menjadi Perdana Menteri di Thailand. Artinya suasana di Thailand masih lagi berliku, saudara. Apabila Pita Lim Jarorenjat, itu anak muda berusia 42 tahun. Apabila partinya, parti kemenangan parti Move Forward MFP di Thailand, dia menang, tapi tak banyak mana menangnya. Tidak boleh menubuhkan kerajaan tanpa ada sokongan daripada junta tentera. Thailand sebenarnya parlimen di Thailand tu dia terdapat 250 orang senator yang dilantik oleh junta tentera. Dan bagi membolehkan seseorang itu menjadi Perdana Menteri, dia mesti mendapat sokongan sekurang-kurangnya 360 orang ahli parlimen. Saat ini Pita Lim Jarorenrat cuma dapat 306. Dia sekurang-kurangnya 362, tak silap saya. Jadi kadang-kadang begitu, dia masih belum lagi boleh diisytiharkan sebagai Perdana Menteri Thailand kerana 250 orang senator ni masih berdiam diri. Nak lantik Perdana Menteri yang lalu tak boleh. Sebab dia kalah teruk, dia cuma dapat 62 kursi. Kalau 62 kursi campur 250 baru 301. Ini keadaan yang boleh dikatakan seolah macam parlimen tergantung di Thailand dalam isu pelantikan Perdana Menteri. Kita mengharapkan agar masalah politik yang ada berlaku di Thailand segera dipulihkan supaya ekonomi negara-negara ASEAN ini dapat dipulihkan. Jika tidak, kalau itu berlaku di Thailand, ia turut juga akan menjangkit pada kita, saya. Kita lah negara jiran, ya. Kerana menurut Lim Jarorenrat, dia yakin bahawa dia akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi permasalahannya 250 orang senator yang dilantik oleh junta tentera tidak memberi sebarang kenyataan menyokong ataupun tidak. Kalau tak sokong, tak boleh.
Kalau sokong dapat dia dalam 20 orang, 30 orang, maka terlantiklah beliau sebagai Perdana Menteri yang termuda di Asia ini pada usia 42 tahun, saudara. Kerana 250 senator diharapkan dapat menyokong Peter Lim Jaronrat. Ini keadaannya sebab Thailand pernah mengalami kudeta, iaitu 12 tahun yang lalu. Sebenarnya Thailand mengalami rampasan kuasa berkali-kali, bukan sekali, saudara. Daripada zaman Thaksin lah, berulang-ulang. Jadi sebab itulah ekonomi Thailand ni kadang-kadang in the limbo. Kita mengharapkan ini menjadi pedoman dan sebagai panduan kita agar janganlah politik negara kita ini berada dalam situasi begitu. Cuma hari ini saya pun terkejut. Anak muda blogger Wan Mahusin Wan Zain dari Kelantan, tiba-tiba dia menyiarkan dalam media sosial. Saya terkejut amat, saudara. Apabila beliau mendedahkan kisah bagaimana ahli lembaga pengarah air Kelantan sedang berhad. Ada disiarkan tu, saya terkejut, tapi saya belum mendapat kepastiannya. Sebab betul, tapi dalam kenyataan begitu, katanya ahli lembaga pengarah air Kelantan mendapat sagu hati raya 10,000. Wow, tinggi tu, saudara, kalau 10,000. Dan sedangkan kaki tangan biasa cuma dapat 200. Sejauh mana benar atau tidak, saya wallahualam bisawab, saya tak tahu. Saya mengharapkan agar blogger Wan Mahusin Wan Zain dapat memperlihatkan bukti-bukti yang lebih jelas. Dan kita juga mengharapkan agar pimpinan di Kelantan, khususnya yang menjaga lembaga pengarah air Kelantan dapat membuat kenyataan. Sebab Kelantan kita tahu masalah air. Kalau lembaga pengarah untuk raya pun dapat 10,000, bayangkanlah. Sedangkan wang itu lebih baik digunakan untuk memperbaiki pipe-pipe dan sebagainya. Saya tidak menuduh, saudara. Saya cuma menyiarkan apa yang saya baca, meranjatkan saya. Sejauh mana benar atau tidak, wallahualam bisawab. Jadi saya harap Wan Mahusin Wan Zain dapat mengeluarkan kenyataan terus. Bukan hanya sekadar dia share satu kenyataan. Tapi situ sulit, saudara. Sulit ni di bawah akta rahsia resmi. Itu keadaannya saya tak tahulah. Cuma saya mengharapkan bahawa perkara itu tak berlaku. Tapi kalau itu yang berlaku, amat menyedihkan. Amat menyedihkan warga Kelantan kalau pimpinannya dapat raya untuk duit sagu hati raya 10,000. Sedangkan kaki tangan lembaga air Kelantan cuma dapat RM200. Nampak perbezaannya. Tak tahulah saya, saudara. Nak tuduh, tak boleh nak tuduh. Jadi saya cuma santunilah, saudara. Saudara. Sebab sekarang ni, saudara, saya ingin, bagi saya lah, apa yang berlaku di Kelantan, terpulanglah. Cuma yang saya ingin mengingatkan, sebab teman-teman saya, semalam pun saya dah kata, saya berbual dengan saudara Nordin daripada pejuang anak muda di Perak Tengah. Banyak kami mengutarakan persoalan, bahawa sekarang ni bukanlah diharapkan kerajaan ini jatuh, tetapi pimpinan harus melihat bagaimana hala cara ekonomi nak ditangani. Saudara, kerana kerajaan perlu menyedari bahawa ekonomi sudah terkesan. Memang kita pun tahu ekonomi negara kita ni sudah terkesan sejak 10 tahun akibat pergolakan politik. Kalau ini berterusan, ini tidak dapat ditangani, nak jadi macam mana ekonomi negara kita? Dan keadaan diburukkan lagi, saudara, apabila berlakunya perubahan kerajaan PH 1.0 pada 2018, apabila pembentukan kerajaan dalam keadaan yang tak menentu. Bila Pakatan Harapan cuma dapat 82 kursi, kalau tak ada UMNO menyokong, tak dapat pula bentuk kerajaan. Jadi ekonomi parah. Ekonomi betul parah, tambah-tambah lagi pada musim COVID-19 yang masih belum lagi dapat diatasi ekonominya. Maklum sajalah, saudara, masa musim COVID-19, pekerjaan, jutaan rakyat kita yang hilang pekerjaan, malahan terkurung. Ini sekadar bukan nak mengulangi, saudara, tapi ini realitinya. Sehingga kan rakyat terpaksa menaikkan bendera putih, mengharapkan bantuan makanan. Susahnya rakyat waktu itu, saudara. Itu merupakan perintah berkurung yang terpanjang dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi serangan COVID-19. Jadi keadaan itu melumpuhkan sama sekali ekonomi negara. Dan kestabilan politik masih lagi tidak tercerna sehingga hari ini. Masih ada lagi nak jatuhlah orang ini, nak jatuh orang itu dan sebagainya. Untuk itu, pimpinan negara diharapkan
dapat segera melakukan rangsangan ekonomi. Ini sebagai perancangan yang sepatutnya dilakukan serta-merta. Jadi langkah sederhana agar recovery ataupun pemulihan ekonomi ini dapat dilakukan dengan segera. Sebab ekonomi inilah nadi negara, saudara. Langkah jangka panjang juga untuk membina negara menuju masa depan dengan acuan negara Malaysia perlu dilaksanakan. Jadi rakyat dalam keadaan yang ke mananya? Yang Muhammad Dr. Anwar Ibrahim selaku nakoda utama dalam bahtera ekonomi negara perlu memikirkan langkah segera. Memang saya memang jelas dalam keadaan sekarang yang perlu dilakukan adalah suntikan rangsangan. Sebabnya macam apa berlaku di sektor ekonomi misalnya. Sepanjang bulan puasa mereka yang mengerjakan chalet ataupun homestay, macam kalau di Perak tu di Teluk Senangin, di Teluk Batik ataupun di sekitar kawasan Kuala Gula, di Melaka misalnya, di Port Dickson. Semua ini mereka terkesan kerana sepanjang bulan puasa siapa nak pergi homestay, siapa nak duduk, siapa nak bercuti. Lepas saja sebulan berpuasa, datang pula sambutan hari raya. Jadi wang habis. Ini keadaannya, saudara. Wang yang ciput pun dah habis. Ekonomi ni, Saudara Aznuddin dia kata, biarlah yang pakar bercakap benar, saudara. Cuma saya nak menyantuni sedikit, saudara. Apa salahnya kita beri pandangan? Jadi kerana langkah apakah itu? Langkahnya adalah satu suntikan perlu dilakukan. Lebih-lebih lagi contohnya kepada sektor pelancongan. Macam di Langkawi sekarang ni apa yang berlaku di Langkawi? 5 orang berebut nak cari hotel. Tapi bagaimana kalau mereka nak memperbaiki hotel yang dah lumpuh di Langkawi tu hari, saudara? Tentulah keadaan ini menyukarkan. Jadi Kementerian Pelancongan harus mencari jalan supaya dapat menyuntik rangsangan, mungkin suntikan modal dan sebagainya. Begitu juga adanya kadang-kadang teman-teman kita ni yang mengusahakan chalet-chalet secara serta-merta, terburu ataupun dalam keadaan di tanah yang tidak didaftarkan milik mereka. Nak kata haram pun tak boleh kata, saudara. Tapi mereka buat di atas tanah kerajaan. Jadi kalau mereka nak membuat pinjaman dari bank, sedangkan tanah itu bukan atas nama mereka, tak dapat juga. Jadi itu keadaannya, saudara. Jadi sekarang ni kita kena ingat, saudara, hari ini zaman cyber. Zaman cyber, anak-anak muda kita ni sekarang ni, perjuangan mereka agak berbeza. Ini juga perlu dihayati oleh pimpinan negara. Mereka sekarang ni tidak bolehlah nak kita momokkan dengan isu-isu resis ataupun sebab mereka membesar dalam suasana yang bukan sendiri-sendiri. Mereka bergaul dengan warga bukan Melayu. Jadi kalau isu resis ni, saya ingat tak bolehlah nak dilontarkan kepada pandangan mereka. Ya, saudara, bagaimanapun mereka juga tak suka dengar pimpinan sebagaimana yang dilontarkan oleh Yang Muhammad Presiden UMNO. Dia kata zaman pemimpin merasakan mereka serba tahu dah berakhir. Anak-anak muda sekarang ni dalam dunia tanpa sepadan. Mereka mendapat maklumat di ujung jari. Tak payahlah kita nak berkempen lebih-lebih. Mereka kadang-kadang lebih tahu. Mereka lebih mudah. Dan tidak pula mudah untuk, mereka mudah untuk mendapat bahan-bahan berita, tapi tidak mudah untuk diperdayakan. Di kalangan mereka pun ada yang bijak-bijak pandai, yang keluar daripada pusat pengajian tinggi, walaupun mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi sekarang, saudara, perjuangan hari ini dengan dulu tidak sama. Jadi pengisian kepada kemerdekaan perlu dilaksanakan berterusan. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi keadaan kehidupan anak bangsa kita bagaimana, ini perlu ditangani. Jika contohnya kepada kita sebagai ahli UMNO, perlulah mendekati mereka. Jangan disingkirkan mereka begitu saja. Sebab mungkin bila mereka melontarkan pandangan, kita marah. Tapi tanyalah kenapa jadi begitu. Apa salahnya? Jangan kita bila orang bagi pandangan, kita memusuhi mereka. Saya tidak begitu sikap saya. Kadang-kadang saya nak bertanya, apa yang tak kena? Apa tujuannya? Kemana kita? Dari segi politik, saudara. Sebab, contohnya macam UMNO sekarang ni. Keahlian kita 3 juta lebih. Tapi ada juga kalangan ahli UMNO sekarang ni yang menuturkan, melontarkan pandangan yang pada kita merasakan negatif. Tapi itulah cita rasa mereka. Mereka kecewa kerana begitu. Jadi perlu penjelasan.
Sebagaimana yang disarankan oleh Presiden UMNO, dia kata warga UMNO perlu turun memberi penerangan sejelasnya supaya mereka faham. Tapi janganlah pula tunjuk pula kita ni hebat sangat. Orang kena dengar cakap kita saja, tak boleh lah. Adakan sesi dialog. Lebih baik kalau di kampung-kampung, saudara, ajak minum kopi. Sambil tu tanya, apa isu dia? Bagi saya melihat sekarang ni, saudara, yang paling relevan ni, saudara, lain tak ada. Orang tak ada duit. Isu sekarang ni, poket semakin mengempis. Harga barang begitu juga keadaannya masih lagi, walaupun yang berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup, Datuk Sariuddin Ayub, tadi dekat Parlimen dia mengatakan bahawa pihaknya menangani. Okey, tak ada masalah. Malahan beliau mengatakan isu macam harga gula di Kedah. Alhamdulillah, dia mengatakan harga gula kekal. Dan beliau telah pun explore ataupun mengarahkan 150,000 kaki tangan penguatkuasa di Jabatan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Sara Hidup ini untuk menyiasat. Alhamdulillah. Tapi perlu dilihat, perlu disiasat satu persatu agar tidak berlaku kepincangan harga barang. Sekarang, contoh lagi sekarang. Saya bagi contoh lah. Contohnya macam harga ikan. Laut kita luas. Ikan daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Johor, daripada Perak, daripada Kedah. Masih ada lagi ikan-ikan segar dan ikan-ikan sungai. Kenapa harga ikan tidak boleh dikawal? Sebab saya dah mengatakan yang untung bukannya nelayan. Yang untung peraih orang yang tengah-tengah ni. Jadi diusahakanlah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia hari ini diterajui oleh pimpinan daripada Amanah, Parti Amanah. Jadi Datuk Mat Sabu kenalah kerahkan anggota anda untuk menyelesaikan masalah ikan. Sebab masih lagi kita bergantung ikan daripada negara Thailand. Bila kita membeli ikan, mengimport ikan di Thailand, pertukarannya bukan dalam baht. Pertukarannya dalam dolar Singapura. Dan dalam keadaan hari ini, kedudukan ringgit berbanding dengan dolar Singapura dalam keadaan yang limbo, yang tak menentu. Akhirnya harga-harga barang itu meningkat. Jadi seharusnya perlu dikaji dan dilaksanakan secara terperinci. Itu saja. Sekarang ni memanglah ikan darat, dia kata ikan laut pun sekarang ni dah kekurangan. Betul, sebab cuaca. Keadaan cuaca turut mempengaruhi penghasilan ikan. Sebab itu kita masih lagi bergantung ikan daripada Vietnam, ikan daripada Singapura, ikan daripada Indonesia, daripada Thailand. Tetapi kalau ada rangsangannya, ni saudara Madusa Desa, kenapa Ahli UMNO tidak santuni remaja yang lepak di kedai mamak? Ni pantang sebab orang raja begitu ramai di kedai mamak. Betul saudara, saya bersetuju dengan pandangan anda. Sebab itu pimpinan UMNO peringkat akar umbi yang jadi ketua cawangan, ketua pemuda cawangan, Puteri tak payahlah. Takkanlah Puteri tengah malam nak turun, ya saudara. Puteri santunilah cara Puteri melalui media sosial. Tetapi anak-anak muda kita yang duduk di kedai kopi malam-malam tengok bola, duduk, apa salahnya? Turun. Kalau mereka pemimpin yang tulen. Pemimpin kita dulu, saudara, saya masih ingat lagi. Gambar-gambar masih ada lagi. Macam mana almarhum Tengku Abdul Rahman kayu basikal pergi ke desa-desa, meredah di sebalik jalan istik-istik getah, menemui warga desa. Kenapa tidak lakukan sekarang? Sekarang ni ada tak ada perlu kayu basikal. Sekarang ni semua ada kereta, jalan okey. Duduk, ceritakan kepada mereka apa perjuangan sebenar. Saya rasa kalau mereka diberi kepahaman yang jelas, tak mudah untuk orang lain mempengaruhi fikiran mereka. Tapi kena ingat, saudara, anak muda ni selalunya fikiran mereka, sikapnya memang cakap orang tak nak dengar. Anak muda lah katakan. Tetapi kalau kita santuni mereka, tak ada masalah. Seri Nilam, dia kata, Majlis Kesihatan Tinggi slow sangat. Ketua-ketua cawangan tak mampu, lemah semangat. Jadi sepatutnya kena backup lah sikit. Betul, saya setuju, saudara. Saya amat bersetuju. Malahan pimpinan di peringkat Majlis Tinggi pun saya tengok 1-2 orang je bersuara. Yang lain macam mana? Masa nak bertanding dulu bagai nak rak, saya akan berjuang demi untuk lestari pendidikan UMNO dan sebagainya. Jadi Saudara Zulkifli Osman dia kata Menteri Besar Kedah dah buat dah semua tu, jadi UMNO ketinggalan. Kenapa begitu? Kita cukup prasarana, kita punya cawangan-cawangan, berbeza dengan parti-parti lain. Itu keadaannya saudara. Ini
Saya juga tadi saya mendengar kenyataan daripada Datuk Johari Ghani. Ini satu hal lagi pendedahan beliau bagaimana terdapat beberapa syarikat daripada 19 syarikat yang menandatangani perjanjian MOU dengan negara China, terdapat juga katanya syarikat-syarikat yang tidak mempunyai track record yang baik. Sedangkan kita nak mengadakan usaha sama dengan syarikat daripada negara China yang merupakan pemain ekonomi terkemuka dunia sekarang. Jadi sepatutnya Kementerian MITI lah, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA sepatutnya melakukan tapisan sebelum diizinkan mereka menarik perjanjian, sebab perjanjian itu disaksikan oleh Yang Amat Perdana Menteri, oleh pimpinan tertinggi negara China. Tiba-tiba kalau syarikat itu sekarang syarikat yang cak ayam saja nak bercakap soal pelaburan berbilion ringgit, tentulah benda ini nampak janggal. Itu yang disuarakan oleh Datuk Seri Johari Ghani tadi di Parlimen. Saya haraplah benda ini dikaji semula. Contohnya macam saya kata semalam, bagaimana kerajaan negeri Melaka bakal mengadakan usaha-sama dengan syarikat daripada negara China membina 83 tingkat bangunan. Jadi syarikat yang jadi rakan kongsinya perlulah dihayati sepenuhnya. Jangan main terima saja begitu saja bulat-bulat. Akhirnya kerana kita tidak mempunyai pengalaman, kena telan nanti saudara. Saudara Cik Putri Kalisa dia kata cawangan banyak pun modal tak ada. Itu keadaan, saya tahu. Keadaan UMNO sekarang ni memang tak cukup dari segi kewangan. Cuma saya hairan lah kalau nak cakap soal kewangan, terus terang saya katakan saya pun terkejut. Kalaulah kononnya tadi Syairan Kasim dia bercakap dekat Parlimen 70,000 sambutan hari raya di Shah Alam. Saya kata kalau satu kepala kena RM20, kalau 70,000 mana 1.4 juta. Banyak duit PN, Perikatan Nasional. Macam mana saya? Banyak orang tak melihat, saya melihat dia ada side of the story ataupun sisipan. Kalau buat majlis tu berjuta, hebat. Sedangkan Perikatan Nasional bukan parti kerajaan. Itu keadaannya. Eddie Tahir dia kata nak jabat tangan dengan Mak Amin, dia tak ada dia nak jabat tangan dengan Tok Kadi. Army, Eddie Tahir, gol tup semua lu baru tahu. Okey, saudara, itu keadaannya yang saya lihat. Dan hari ini saya nak mengulas sikit tentang sidang Parlimen. Memang sebagaimana yang saya duga semalam pun saya dah bercakap, memang amat mendukacitakan. Mula-mula saya nak bagi jelas kononnya mana ya katanya ada 126 orang tu nak bawa usul ni tak percaya. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di Parlimen. Buatlah. Tak ada pun saudara. Jadi cakap saja. Sedangkan kenyataan-kenyataan mereka itu boleh merosakkan keyakinan pelabur pada negara kita. Hari ini persidangan Parlimen tak ada apa pun. Tak berbunyi pun isu kerana nak menukar Perdana Menteri dan sebagainya. Malahan tak pasal-pasal jadi kecoh. Parlimen kecoh apabila Pelinggu Air mengatakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Mereka pun berbalas, ini kerajaan Anwar Ibrahim. Saya nak jelaskan, mereka kena jelas, kena faham. Kerajaan negara kita hari ini bukan kerajaan sesiapa. Ini kerajaan Malaysia. Kalau nak sebut, kena sebut betul-betul. Kerajaan yang dipimpin oleh, tentu Tan Sri Muhyiddin. Tetapi dalam Parlimen tak boleh sebut nama orang. Ini pun satu hal lagi. Kadang-kadang ahli Parlimen dah berpuluh tahun, dah bertahun-tahun jadi ahli Parlimen, tak tahu juga standing order, cara berucap dalam Parlimen. Ini yang membuat kecoh. Jadi, isu rakyat tak ada. Memang saya katakan tadi, memang saya amat kecewa. Saya tunggu daripada pukul 10 pagi, kemudian sampai pukul 1.30. Kemudian lagi petang, saya tunggu lagi. Ada akta untuk akta bunuh diri itu tak boleh diklasifikasikan sebagai jenayah. Ada 2-3 akta yang dibawa oleh Datuk Azalina. Saudara, tak ada isu rakyat. Sebab itu saya katakan, saudara, yang saya agak menghormati itu ahli Parlimen dari Batang Sadong, Sarawak. Itu yang berhormat Puan Rodiah Sapi'i. Dia seorang saja yang mengumpulkan masalah rakyat. Yang lain saya nampak hampir. Saya cakap terang, saudara, memang mengecewakan. Hampir. Lain tak ada. Naik ke Parlimen, bercakap, kerajaan majlis sambutan hari raya di Shah Alam 70,000. Apa benda ni? Apakah Parlimen itu untuk mewawarkan di seperti anda?
Parlimen tempat membincangkan, bersidang untuk membincangkan soal rakyat. Bukan isu kerajaan Mahidin ke, kerajaan Datuk Anwar Ibrahim ke, bukan isunya. Saya hairan. Masih lagi. Malahan, berkali-kali juga, saya cakap tu kan macam Datuk Sani. Dia pun marah, dia naik angin pun, pumpang. Jadi ni speaker, minta tegur. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Gobind Singh Dio tadi pun tak dijawab dengan sempurna. Kita nak tahu, apakah isu rakyat benar-benar dibincangkan di Parlimen? Duhai, saudara Mat Dusa, rugi negara kita ni. Tiap-tiap ahli Parlimen dapat RM350. Allowance hari ni mereka hadir ke Parlimen. Kalau 200 orang, berapa ribu saudara? Wang rakyat habis. Sedangkan isu rakyat tidak dibincangkan. Ini yang saya kata hampir betul lah. Kecoh Parlimen lain tak ada. Cuma saya angkat topik lah saudara. Saya amat menghormati Yang Berhormat Puan Rodiah binti Syafiee yang mengemukakan masalah rakyat. Berhubung tentang harga barang makan tinggi, rakyat hidup susah. Itulah sepatutnya ditangani. Itulah sepatutnya dilontarkan oleh wakil rakyat. Jadi ertinya ternyatalah bahawa ahli Parlimen dari Batang Sadung, Yang Berhormat Puan Rodiah binti Syafiee ini, dia cukup prihatin dengan rakyat. Walaupun dia kali pertama sebagai Parlimen. Walaupun muda. Saya nampak wajahnya wajah muda, wanita. Tapi saya menjangkakan, kalau di masa-masa akan datang, orang yang sebeginilah sepatutnya kita lantik mereka sebagai ahli Parlimen. Kerana dia begitu prihatin dengan rakyat. Yang lain tu saudara, macam pembangkang, tak ada cerita lain. Nak bangkang pun carilah isu yang betul-betul. Saudara, tadi contohnya saudara, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagaimana saya jelaskan semalam. Dan hari ini, Yang Berhormat Perdana Menteri menjelaskan berhubung tentang isu tarif subsidi elektrik. Jelas hari ini, kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kenaikan tarif elektrik itu, dia tidak ada subsidi lagi dah. Untuk golongan T20. Itu orang kayangan. Kalau mereka punya istana besar, takkanlah nak dapat subsidi macam mana rakyat biasa. Jelas dah sekarang ni. Tapi bagaimana ahli-ahli Parlimen daripada parti kerajaan pun tak bercakap juga soal itu. Sepatutnya lontarkanlah Yang Berhormat Tok Seri nak bertanya isu-isu ni, apakah T20 ini untuk mereka saja tarifnya bagaimana, supaya dapat dijelaskan oleh Perdana Menteri. Tidak. Dengar saya Perdana Menteri. Perdana Menteri bercakap begini. Memang kita faham. Tapi kemungkinan yang lain tak faham. Selamat sepana. Tetapi dalam keadaan begini, saya mengharapkan bukan isu elektrik saja, saudara. Banyak isu-isu lain yang perlu dilontarkan. Ekonomi rakyat bagaimana? Tanyalah Parlimen. Apakah rancangan yang perlu dilakukan pada rakyat atau bagi cadangan? Sepatutnya bagi cadangan. Walaupun kita tahu negara berhutang, tak ada cukup duit, mintalah supaya kaki tangan kerajaan memikirkan bagaimana caranya rancangan boleh diberi. Mungkin kalau tidak melalui pemberian dana tertentu, tetapi dipermudahkan segala urusan. Ini jelas saudara. Tapi ini tidak berlaku begitu. Saya kecewa lah tadi. Saya haraplah besok tak tahulah apa nak jadi. Saya mengharapkan agar Parlimen yang bersidang sepanjang minggu ini atau sepanjang 2 minggu atau 3 minggu ini adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh ahli Parlimen. Bukan merepek yang bukan-bukan, cerita lain tak ada, cerita politik. Politik sudah ada, sudahlah. Anda masih petah-petah politik. Musim pilihan raya nanti turun ke gelanggang bercakaplah. Bukan Parlimen menghabiskan masa. Betul-betul saudara Ishak Mazain, saya setuju. Betul-betul mereka ini wakil rakyat cap ayam. Kesianlah saya bersimpati dengan rakyat yang menghantar mereka ke Parlimen. Begitulah harapan rakyat bila memangkah mereka, mengundi mereka untuk menjadi wakil rakyat, supaya dapat memperjuangkan soal rakyat. Tidak terlaksana. Hampa saudara. Saya sendiri sebagai warga Marhain ini turut merasai kehampaan begitu. Saudara Pok Mi dia kata Wabi UMNO semua hidup kena cucuk pula dah. Jadi saya rasa warga ahli Parlimen daripada UMNO pun kena bersuara. Jangan fikir pula nanti kalau aku bersuara nanti tak ada cara naik pangkat. Itu bukan perjuangan kita saudara. Itu gambarannya saudara. Saya setuju pandangan Pok Mi. Sama ada Pok Mi daripada parti mana terpulang. Tapi yang baik kita katakan baik, yang tak betul tak betul. Begitu juga sekarang ni saya nak tanya nak pumpang sebelum sidang Dewan Negeri di Negeri Perak. 33 ahli Dewan Negeri Perak akan berpaling tandah. Mana dia?
Tak ada pun sembang kari. Jadi bila mereka melontarkan pandangan begitu, pelabur-pelabur nak datang pun takut. Betul ke Perak ni tidak akan jatuh kerajaannya? Sembangnya saja. Jadi menurut kenyataan Datuk Seri Syarani, dia boleh cakap besar. Tadi dalam sidang media dia kata sejumlah 32 ahli Dewan Undangan Negeri Perak menyokong kerajaan yang ada sekarang. Mana katanya 33 orang tu? Jadi yang tak datang tadi waktu dia buat press conference tadi saya adalah Komeng yang berada di negeri, dia pergi ke Jepun menghadiri mesyuarat. Sebab dia sebagai Menteri Kerajaan Tempatan ada mesyuarat di Jepun. Tapi yang lain, mana katanya ada sokongan nak jatuh tu? Mana dia? Sebab itu saya kata, pihak pembangkang ni jangan sembang kari. Ini semua kenyataan-kenyataan yang merosakkan negara. Ini, baru 126. Ahli-ahli parlimen tidak akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengadakan usul. Undi tidak percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Mana tumbangnya? Dia tunggu tadi. Jadi besok saya tak tahulah. Saya dikabarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berada di Langkawi. Kerana besok adalah pembukaan 5. Mungkin beliau tak ada kesempatan untuk seperti biasa pada Selasa, sesi antara Perdana Menteri menjawab segala persoalan yang akan dibukukan oleh ahli-ahli parlimen. Mungkin saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah bosan. Kalau ahli parlimen tak ada cerita lain. Hanya cerita politik. Itu gambaran yang saya lihat, saudara. Yang saya merasakan sudah sampai masanya rakyat ni berhentilah. Ini cerita lain tak ada sekarang ni. UMNO dihujani dengan isu lain sekarang ni mereka melakukan UMNO-centric untuk menang pilihan raya Negeri Sembilan yang 6 negeri nanti, saudara. Saya lihat mereka mengadakan UMNO-centric. Maka UMNO tu dimaki, dihamun macam-macam untuk memujuk rakyat menyokong mereka. Antara isu yang mereka lontarkan tak lain tak bukanlah isu DAP. Saya nak jelaskan pada warga kita yang kepala mereka dicuba dibasuh oleh orang yang mengatakan DAP itu dan ini sebagainya, saudara. Saya nak bagi tahu bahawa mereka tuduh DAP itu parti komunis, DAP itu anti-Islam, DAP itu anti-Melayu. Tangkaplah. Mereka dulu pernah jadi kerajaan. Kalau benar, kononnya DAP itu anti raja-raja Melayu, tak dengar pun dah. Sekarang ni Anthony Loke mengatakan bahawa beliau menghormati agama Islam adalah agama persekutuan, raja-raja Melayu dihormati, bahasa Melayu, bahasa rasmi dan hak keistimewaan Melayu. Itu dihormati oleh mereka sekarang. Jadi mereka membuat tuduhan itu kononnya untuk apa? Kalau betul-betul DAP buat begitu, haram lah. Tak ada pun. Tapi saya nak bagi tahu, saudara. Pada tahun 1999 sehingga tahun 2001, dalam Barisan Alternatif, PAS berpeluk-pelukan dengan DAP. Begitu juga tahun 2008 hingga 2015. Pimpinan PAS bersama dengan DAP. Boleh pula. Dengan saudara. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2020, 4 tahun, pimpinan bersatu zaman Pakatan Harapan, mereka berpeluk-pelukan dengan DAP. Malahan melantik pimpinan DAP sebagai Menteri Kewangan. Ini saya nak jelaskan, saudara, sebab saya bertambah bosan. Isu lain tak ada, tuduh UMNO ni jadi ayatnya tak sedap lah. Barulah menjilat DAP sebagainya. Ini saya nak jelas, saudara. Pada 2016 hingga 2020, pemimpin Parti Pejuang, Dr. Mahathir, duduk bersama dengan DAP. Dia Perdana Menteri, saudara, dan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional bersama dengan DAP. Presiden PAS bersama DAP 1999 hingga 2001, kemudian 2008 hingga 2015. Presiden Parti Bersatu bersama dengan DAP 2016 hingga 2020. Ketua Armada Bersatu pun bersama dengan DAP 2016 hingga 2020. Ketua Pemuda PAS pun dilihat bersama dengan DAP daripada tahun 1999 hingga 2001, 2008 hingga 2015. Ini keadaannya, saudara. UMNO hanya menyantuni kerajaan perpaduan di mana dalam gabungan itu terdapat DAP. Tak ada kita nak menyantuni DAP sepenuhnya. Jadi cuma apa yang dilontarkan oleh Datuk Ahmad Maslan, dia kata menjadi kewajipanlah ahli-ahli UMNO menyokong setiap calon-calon yang diturunkan oleh Pakatan Harapan. Perlulah disokong sebab atas persetujuan bersama. Termasuklah kalau calon daripada AP pun. Maka dibuatlah sepatutnya
UMNO sokong DAP. Apa benda ni saya kata? Jadi, Saudara Amir, betul lah hak sokong mana-mana parti, terpulanglah. Yang penting sekarang ni, saya setuju dengan Saudara Amir. Soal nak sokong siapa pun sokonglah. Yang penting sekarang ni, ekonomi rakyat perlu diperbaiki. This is the most important. Perut rakyat, saudara. Ini yang paling penting. Dan sekarang ni kita tahu. Kita tahu apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional, apa berlaku dalam PAS. Mereka tengah berbalah ni. Banyaklah macam-macam mereka katakan. Macam di Sabah sekarang ni, Adol Lim Bahau telah pun membuat kenyataan bahawa boleh keluar daripada KDM dan menjadi calon bebas. Apakah bebas ni di Sabah juga akan adanya pilihan raya kecil? Kita tak tahu. Ini keadaan saudara. Dan isu hari ini hari kedua. Minggu lepas ada disebut dan hari ini juga ada kenyataan yang bagaimana bekas menteri sedang disiasat oleh SPRM bersama dengan seorang tokoh perniagaan berhubung tentang penyelewengan wang 2.3 bilion. Saya tahu siapa dia, tapi saya rasa belum dijelaskan oleh SPRM, saya tak boleh sebut. Saya banyak cerita-ceritanya. Jadi sebab itu saya katakan, dalam keadaan sekarang ini, walaupun Pulau Pinang juga dikabarkan akan membubarkan Dewan Luar Negerinya pada akhir bulan Jun, bulan depan ni saya. Tapi yang paling penting sekarang ni, nak bubar, tak bubar Dewan Negeri, yang penting adalah perut rakyat. Saya tadi berbual dengan teman saya, Saudara Nordin tadi, saya kata yang saya rasa lah, ini pandangan saya lah. Pertama sekali, kebanyakan rakyat yang mula rasa mengeluh kerana mereka tidak lagi punya pekerjaan. Mungkin dah pencen. Kalau pencen, pendapatannya setengah daripada pendapatan dahulu. Jadi, keadaan itulah keluh kesahnya. Jadi, bila harga barang ini mahal, tak seimbang dengan pendapatan, itu yang dikeluh kesahkan. Bukan soalnya mereka nak menukar kerajaan. Bukan soalnya mereka akan menyokong parti pembangkang. Saya tidak nampak. Cuma melampiaskan isi hati bahawa aku sekarang ni susah. Jadi kerajaan kena tolong. Dalam keadaan sekarang ni kerajaan nak tolong macam mana? Sebab itu rakyat menanti apakah dasar-dasar yang mahu dilaksanakan oleh pimpinan negara. Dasar-dasar pemulihan ekonomi misalnya. Rancangan yang bagaimana? Jumlahnya bagaimana? Dalam bajet kita dengar. Tapi tak boleh hanya sekadar ungkapan kata-kata. Ia perlu dilaksanakan. Dan Pak Menteri ni juga kena turun. Menteri-menteri ni kena bercakap. Saya tengok sekarang ni, saya lihat isu harga barang, Datuk Sariuddin Ayub seorang bercakap. Menteri yang lain diam. Sunyi dan sepi. Bagaimana Menteri Ekonomi? Tunggu ni. Permulaan nak bagaimana? Saya minta maaf lah. Kan? Saya bukan ada personal dengan Saudara Rafizi, tidak. Tapi rakyat nak tahu. Apakah formula terbaik untuk menangani ekonomi rakyat. Kalau rasa tak mampu menanggung beban yang begini, mudah saja. Mintalah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan semakan ataupun perubahan dalam struktur barisan kabinet. Tak ada masalah, lebih dari 1 hari. Sekarang ni dah masuk 200 hari dah sekarang ni. Kalau yang mana menteri-menteri yang tak perform tu, tukarlah. Bukan kita benci pada mereka, tidak. Kita mahukan adanya pimpinan yang mengetuai kementerian-kementerian ini benar-benar mereka dapat steer ataupun memandu kementerian itu secepat mungkin untuk melakukan pemulihan ekonomi rakyat. Itu yang paling penting. Dan saya mendengar juga adanya kontrak-kontrak yang tak ada sekarang ni sebenarnya. Dulu, sebabnya saya melihat sebelum jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional, pilihan raya yang ke tahun 2018 dulu, banyak juga, bukan tak ada, ramai orang kita ni dapat jadi jutawan segera. Tapi mereka tidak mampu untuk mempertahankan kekayaan yang mereka miliki. Akhirnya sekarang ni dah tak ada kontrak, tak ada apa, mula mengeluh. Dan saya tidak setuju untuk diwujudkan balik dengan jutawan segera. Tetapi, mana-mana kontraktor yang perlu dibantu, bantulah. Kalau perlu diagihkan seadil mungkin. Jangan wujudnya pilih kasih dan sebagainya. Memang kita tahu yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan, tidak mahu lagi adanya kontrak-kontrak yang diberi secara ruling terus. Okey, kita setuju supaya tidak berlaku ketirisan. Tapi dalam waktu yang sama jelaskan ini dia punya hala cara untuk mendapat kontrak daripada kerajaan. 1, 2, 3, 4. Jadi menteri-menteri yang terlibat kena jelaslah pada rakyat.
Rakyat dalam keadaan tak tahu. Saudara Nina, dia Nurul Izzah tak ada tu. Dia kata Nurul Izzah Anwar ada Sekretariat Jawatankuasa Penasihat Menteri Kewangan. Tak ada. Dulu tu cuba nak buat, dah tak ada sekarang ni. Dan apa, saya tak tahulah sekarang ni. Cuma saya merasakan bahawa dalam suasana hari ini, pimpinan negara harus memperjelaskan kepada rakyat hala tuju sebenar. Dan apa yang perlu dilakukan supaya rakyat lebih jelas. Sekarang ni rakyat tak jelas. Yang mana mengusahakan tanaman, misalnya di sektor pertanian, misalnya saudara. Apa bantuan disediakan? Apa bantuan? Paja ke? Benih ke? Sedikit peruntukan kewangan ke? Perlulah jelaskan supaya mereka yang mahu bergiat dalam sektor pertanian dapat meneruskan usaha tersebut. Sebagai contoh, saya katakan pengusaha ini ikan sangkar. Bagaimana dengan benih ikan dalam sangkar? Benihnya macam mana? Nak cari di mana? Bukan tak ada anak-anak muda nak mengusahakan. Mereka pun sekarang ni bosan duduk rumah. Dan mereka akan jadi marah bila mak bapak bertanya, kau tak kerja ke hari ni? Nak kerja macam mana? Tak ada kerja. Cuba bawa lah motor tu jadi pemandu Grab. Grab food. Itu saja. Lain. Kilang-kilang masih belum beroperasi. Bila pekerjaan tiadanya income. Bila tiada income, poket semakin menepis. Bila poket menepis, perut pun kempis. Dan selalu saya katakan, people are getting angry when they are hungry. Bila mereka lapar, mestilah mereka mengamuk. Itu saja saya katakan. Lain tak ada. Jadi saya Saudara Amir kata hanya umum di TV 400, 600, 800. Saya merasakan sekarang ni, saya mengharapkanlah agar Pak Menteri, kalau anda tak sanggup melaksanakan tugas sebaik mungkin, sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat, daripada susulan, daripada kenyataan yang amat pada Menteri. Sekarang ni, itu hari saya dengar kenyataan Perdana Menteri kepada pimpinan para penguat kuasa, you are working with a new Prime Minister. Dan kepada Menteri yang ada sekarang ni, kena sedar, you are working with a new Prime Minister, what he want, apa yang dia mahu, perlu dilaksanakan. Dan rakyat akan berdiri bersama-sama dengan anda. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.